الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. Saudara hadirin hadirat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat saya bacakan tadi daripada surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 yang bermaksud Alif Lam Mim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cobaan. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Dan nyata pula yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta. Tuan-tuan, sedang hadirin, muslimin, mukminin, muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramaikah di antara kita yang redha dengan Allah Subhanahu wa taala jika Allah memberikan kita dugaan dan cabaran? Bagi mereka yang beriman, tuan-tuan, mereka akan menganggap bahawa ujian yang mereka terima akan meningkatkan keimanan. Tetapi bagi yang tidak beriman, pasti menganggap Allah tidak sayangkan mereka. Beginilah penerimaan manusia terhadap segala dugaan, cobaan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Oleh itu, seperti mana ayat yang saya bacakan tadi di awal pembukaan tazkirah ini tadi. Ayat itu mengingatkan kita bahawa tidak semudah itu untuk mengatakan kita beriman sebelum kita diuji dengan dugaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana ujian itu merupakan satu syarat sama ada kita redha atau tidak dengan ujian yang Allah telah turunkan. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menerima pelbagai dugaan, cabaran, rintangan, terutamanya ketika dia awal dakwah menyampaikan risalah Islam kepada kaum musyrikin di Mekah. Bukan sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga para sahabat telah menerima pelbagai penganiayaan, kekejaman yang begitu hebat, namun mereka tetap dalam keimanan yang sebenar. Kita lihat bagaimana, sebagai satu contoh, kita lihat bagaimana yang terima oleh keluarga Ammar bin Yasir. Ini salah satu contoh yang kita akan tengok betapa dahsyatnya orang-orang Islam ketika itu menerima penganiayaan daripada orang kafir Quraisy sebagai dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebutkan keluarga Ammar bin Yasir, tuan-tuan, Ammar bin Yasir, Yasir itu ayahnya, isterinya Sumayyah, anaknya Ammar. Satu family mereka telah menerima kekejaman, penganiayaan. Yasir ini merupakan
salah seorang daripada kaum Bani Makhzum. Mereka memeluk agama Islam, dan ketika mana mereka memeluk agama Islam, orang kafir musyrikin telah mengetahui. Maka Abu Jahal telah membawa Yasir ini ke tengah padang di panas hari yang terik, lalu menyeksa mereka di bawah panas matahari. Ketika mereka sedang diseksa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di situ dan terlihat mereka sekeluarga sedang diseksa. Itu Ammar, isterinya Sumayyah, dan juga Yasir, ayahnya, Sumayyah, isterinya, dan anaknya juga ialah Ammar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabar ya ala Yasir, inna maw'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya yang dijanjikan bagi kalian adalah syurga. Ketika itu tuan-tuan, di awal dakwah Islam, orang Islam tidak ada kekuatan politik, tidak ada kekuatan ketenteraan. Dan ketika itu juga kebanyakannya pengikut Islam adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Ya. Jadi apa yang boleh Nabi buat hanya bersuruh bersabar. Waktu dalam hal ini Nabi juga berkata, sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya yang dijanjikan bagi kalian ialah syurga. Dalam penyiksaan tersebut tuan-tuan, Yasir telah pun meninggal dunia. Kemudian Abu Jahal telah menikam Sumayyah pada kemaluannya sehingga beliau meninggal dunia juga. Sumayyah merupakan wanita pertama syahid dalam Islam. Allah, dah suami isteri dah syahid. Lagu Sumayyah ni ada dinyanyikan nasyid kumpulan Hijaz. Ya? Bagaimana perjuangan seorang wanita bernama Sumayyah mempertahankan akidahnya, imannya sehingga akhirnya mati syahid. Baik. Maka tinggal saja anaknya yang bernama Ammar. Penyiksaan terhadap Ammar diperhebatkan lagi. Sesekali dia dijemur di tengah panas dengan diletakkan batu besar yang panas di atas dadanya. Sesekali dia direjam di dalam air. Mereka berkata kepadanya, "Kami tidak akan membiarkan kamu sehingga kamu sanggup mencaci Muhammad atau berkata yang baik terhadap Al-Lata dan Al-Uzza." Itu permintaan orang kafir Quraisy, permintaan Abu Jahal. Ya. Dia mahu Ammar ini mencaci Nabi Muhammad dan kemudian berkata yang baik kepada Tuhan mereka, Tuhan Al-Lata dan Al-Uzza. Lalu Ammar pun terpaksa bersetuju dengan kehendak mereka. Setelah itu Ammar datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis dan meminta maaf atas apa yang berlaku sebab dia terpaksa menyelamatkan nyawanya daripada terkorban setelah kematian ibunya dan ayahnya. Rentetan daripada apa yang berlaku ini, maka turunlah ayat daripada surah An-Nahl ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbahu mutma'inna bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah walahum azabun azim. Yang bermaksud, sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab daripada Allah, kecuali orang yang terpaksa melakukan kufur sedang hatinya lebih tenteram dengan iman. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan daripada Allah dan mereka pula beroleh azab yang besar. Ya? Dan itulah bagaimana sebahagian cebisan
cerita penyiksaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah daripada keluarga Ammar bin Yasir serta ibunya Sumayyah. Baik. Di dalam keadaan seperti ini, tidak ada yang lebih utama selain kesabaran, keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak menganggap ia sebagai satu yang menghalang penyebaran agama Islam. Hadis daripada Imam Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, betapa ajaibnya orang yang beriman itu, sesungguhnya semua perkara adalah baik buat mereka dan tiadalah kebaikan itu kecuali bagi orang mukmin. Jika memperoleh kegembiraan, dia berterima kasih, dan jika ditimpa kesulitan, dia bersabar, bererti kebaikan baginya. Ya. Ini orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Apa sahaja yang berlaku, diberikan kenikmatan, mereka syukur. Diberikan bala bencana, diberikan kesukaran, mereka tetap sabar dan redha. Kita lihat saudara kita, tuan-tuan, di Palestin, dengan negara yang hancur, dengan tidak ada apa-apa lagi. Negaranya hancur, bangunan musnah, terputus segala bekalan makanan, minuman, elektrik. Betapa sukanya mereka nak hidup, tetapi mereka masih tetap melafazkan kata-kata Alhamdulillah, Subhanallah. Betapa kesabaran mereka begitu tinggi, tuan-tuan. Kita ni, tuan-tuan, tak payahlah lama-lama macam mereka. Cukup bagi blackout 3 hari ataupun tak ada air 3 hari, dah runsing kita. Macam-macam hal yang tak boleh dibuat. Tetapi mereka tetap dengan penuh kesabaran, sehingga kan membuka mata seluruh dunia. Ramai mereka di negara barat telah melihat betapa kesabaran orang Islam di Palestin setelah setahun lebih mereka sengsara ini pada peperangan yang terkini. Dan ramai mereka yang masuk Islam kerana melihat indahnya agama yang bernama Islam ini. Perlu diingat, ujian juga adalah tanda kasih dan cinta Allah kepada kita. Hadis daripada Imam At-Tirmizi bahawa daripada Anas, Rasulullah bersabda, apabila Allah cinta kepada suatu kaum, mereka diuji. Barang siapa reda menerima ujian itu, Allah reda pula padanya. Dan barang siapa yang marah, tidak reda, maka Allah juga murka kepadanya. Jadi apa yang bangun kita reda, maka Allah reda kepada kita. Kalau kita berputus asa, kita murka, kita marah, kita menyalahkan takdir, maka Allah juga akan murka kepada kita. Ramai yang tidak sedar, sesuatu ujian yang Allah turunkan pasti ada hikmah yang tersembunyi. Mereka yang menyadari tidak akan merintih, sebaliknya tabah menghadapi. Sesuatu yang berlaku, tuan-tuan, kita tak tahu. Kadang-kadang perkara yang kecil, tuan-tuan jalan, tersepak batu, berdarah kaki, terasa sakit. Apakah ucapan yang keluar daripada mulut, tuan-tuan? Adakah keluar perkataan cilaka batu? Butakah kau batu, tak nampak aku? Ataupun Allahu Akbar? Mungkin ada hikmah di sebalik kenapa kita tersepak batu tersebut. Ya. Kadang-kadang sesuatu itu Allah berikan untuk mengelakkan kita daripada menerima bala yang lebih besar. Kita tak tahu. Mungkin kalau kita terus dan tidak diberikan bala yang kecil itu, kemungkinan kita mungkin akan kemalangan, dilanggar kereta, atau yang lain-lain. Sebab itu Allah menyelamatkan kita dengan diberhentikan kita, lalu diberikan sedikit kesakitan untuk kita berhentikan perjalanan. Sebab Allah nak menyelamatkan kita daripada bala bencana yang lebih besar. Wallahu alam, mungkin begitu. Kita tak tahu. Sebab apa saja yang berlaku, kita sangka baik, kita berfikiran positif, ya, sabar, dan mungkin ada hikmah di sebalik sesuatu yang
yang berlaku. Dalam satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu yang menimpa seseorang Islam, sama ada kepenatan, kesakitan, kesusahan, memikirkan apa yang akan datang, kedukaan, sesuatu yang menyakiti, atau kesusahan mengingatkan apa yang telah berlaku, sehingga kan tikaman duri yang mencucuknya, melainkan Allah nak menghapuskan dosa-dosa kita. Tercucuk duri, Allah Akbar, sakitnya. Mungkin Allah nak hapuskan dosa kita. Jadi janganlah kita keluarkan kata-kata yang menunjukkan kita tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Kadang keluar cilaka, duri dan sebagainya. Tak nampak ke? Dia tak nampak ke duri yang tak nampak? Duri di situ saja, dia yang tak nampak. Lalu dia memijak duri tersebut. Wallahu a'lam, saya cukup untuk tengah hari ini. Ya. Kita sudah hampir kepada waktu zuhur. Ya, mudah-mudahan sedikit peringatan kita pada tengah hari ini membawa kita ke arah lebih baik dalam kehidupan kita dan sentiasa bersangka baik, berfikiran positif dan tidak sangka buruk pada setiap apa yang berlaku kepada kita, bahkan sentiasa sabar dan redha dengan dugaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya akhiri dengan kalimah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertamanya banyak syukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT selagi bagi kita peluang untuk hidup dan untuk kita datang sembahyang berjemaah sembahyang Jumaat pada hari ini. Ada beberapa pengumuman. Pertamanya tentang pembinaan tempat wuduk muslimat dan penambahan kawasan solat Jumaat di belakang. Jadi tender telah pun dikeluarkan dan ditampak di belakang papan kenyataan. Jadi secara ringkasnya tarikh lautan tapak ialah pada 5 hari bulan November dan tarikh tutup permohonan ialah 12 November. Jadi yang detailnya boleh dilihat di papan kenyataan. Dan seterusnya merujuk kepada perkara tersebut juga surau mengalu-alukan mana-mana sumbangan yang ingin dibuat boleh berhubung dengan bendahari ataupun mana-mana jawatan kuasa surau. Mudah-mudahan tuan-tuan yang bersumbangan Allah Taala kekalkan pahala dia sehingga selagi bangunan tersebut wujud. Dan seterusnya pengumuman yang kedua ialah mengenai program-program di Surau Haji Maksum. Dan pada hari ini 1 hari bulan 11 lepas maghrib ataupun kuliah maghrib bersama Ustaz Zulkifli Jamil bertajuk berkenaan sirah Nabawiyah. Dan seterusnya pada hari Sabtu 2 hari bulan, yakni subuh bersama Ustaz Ali Ihsan yang bertajuk Jagalah Allah, ya Allah menjagamu. Seterusnya pada subuh Ahad 3 hari bulan 11 bersama Ustaz Hanafi Fadil, yakni yang bawa kita ajarah kitab Dubab Al-Hadis. Dan seterusnya juga pada hari Ahad, yakni 8.30 pagi, tapi ini program muslimat bersama Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur yang bertajuk bacaan pelik dan ganjil di dalam solat muslimat, boleh kita maklumkan kepada muslimat. Seterusnya pengumuman daripada Masjid Nurul Jannah, ni program di Masjid Nurul Jannah berkenaan khusus umrah istimewa bersama Ustaz Khairul Anwar Basri bertarikh 3 November, ini Ahad, 9 pagi hingga 12 tengah hari. InsyaAllah mudah-mudahan apa-apa yang kita dapat sumbang atau apa-apa program yang dapat kita sertai, kita cuba sedaya upaya mungkin untuk lapangkan masa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua pengorbanan kita, insyaAllah. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Bayarlah kepada amil yang dilantik di Selangor. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan menunaikan zakat merupakan kewajipan ke atas setiap muslim apabila memenuhi syarat-syaratnya sebagai tanda syukur yang tidak terhingga atas segala limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Umat Islam yang dikurniakan kekayaan wajib menunaikan zakatnya. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dan tunaikan zakat atas harta kekayaan kalian. Taatilah pemimpin kamu
nescaya kamu akan masuk syurga Tuhan kamu. Riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Dalam memastikan pengurusan ibadah zakat dilaksanakan dengan baik dan teratur, Allah SWT telah menyerahkan mandat bagi menguruskan kutipan dan agian zakat ke atas pihak ulil amri atau pemerintah di sesebuah tempat. Firman Allah SWT di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang dibacakan di awal khutbah yang bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Imam Ibn Katsir dalam mentafsirkan ayat ini menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengarahkan Rasulnya untuk mengutip zakat daripada para sahabat pada ketika itu yang telah memenuhi syarat, bertujuan untuk mensucikan mereka daripada akhlak yang buruk dan membersihkan mereka daripada dosa. Arahan memungut zakat pada asalnya adalah dipertanggungjawabkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin atau pemerintah. Namun tugasan tersebut diwarisi silih berganti oleh para khalifah atau pemimpin umat Islam. Tugasan tersebut juga boleh diwakilkan melalui pelantikan atau pentauliahan kepada individu atau organisasi yang layak untuk menjalankan dan melaksanakannya. Hadirin Jumaat yang berbahagia, dalam melaksanakan tugasan memungut zakat daripada pembayarnya, Majlis Agama Islam Negeri memiliki peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Antaranya adalah pemungut hendaklah merupakan amil yang dilantik atau ditauliahkan oleh Majlis Agama Islam negeri tersebut. Sekiranya Majlis Agama Islam sesuatu negeri telah melantik atau memberikan tauliah kepada mana-mana individu atau organisasi sebagai amil atau ejen zakat, perlantikan tersebut adalah sah menurut hukum syarak, tetapi ia hanya terpakai di dalam ruang lingkup sempadan negeri atau bidang kuasa Majlis Agama Islam negeri yang melantik. Seksyen 37 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 menyatakan bahawa mana-mana orang yang memungut zakat atau fitrah atau menyebabkan dipungut zakat atau fitrah tanpa dia dilantik sebagai amil atau selainnya diberi kuasa oleh majlis adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Peruntukan undang-undang mengenai larangan memungut zakat atau fitrah tanpa dilantik oleh Majlis Agama Islam Selangor adalah bertujuan menjaga maslahah umum atau masyarakat negeri ini supaya tidak ada pihak yang sewenang-wenangnya mengambil kesempatan untuk menipu orang awam dengan cara memungut zakat atau fitrah untuk kepentingan peribadi semata-mata atau kepentingan pihak lain, dan akhirnya menyebabkan orang awam hilang kepercayaan kepada institusi agama Islam. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada ulil amri atau pemerintah dalam perkara kebaikan adalah suatu yang telah diputuskan dalam Islam, dan ia mencakupi segala urusan termasuk urusan kutipan zakat. Di negeri Selangor, Majlis Agama Islam Selangor merupakan pihak yang dipertanggungjawabkan mengurus hal ehwal Islam termasuk urusan pelantikan atau pentauliahan amil zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman,
Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Walaupun ketaatan kepada ulil amri jelas menjadi tuntutan syarak, namun masih lagi terdapat kes ejen yang dilantik oleh Majlis Agama Islam negeri tertentu telah mengutip zakat di negeri Selangor, iaitu di luar kawasan yang diperuntukkan. Janji pulangan ribat dan yang lumayan di antara 50 hingga 80% menjadi antara perkara yang menyebabkan ejen tersebut menjadi rakus mengutip zakat hingga merentasi negeri lain walaupun menyalahi akta kesalahan jenayah syariah negeri berkenaan. Jika dirujuk kepada fakta kes, terdapat dakwaan terhadap 2 individu yang merupakan ejen lantikan Majlis Agama Islam negeri tertentu di bawah Seksyen 37 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 dan Seksyen 52(1)B di Mahkamah Rendah Syariah Sepang pada tahun 2016. Manakala pada tahun 2018, dakwaan telah dibuat ke atas kesalahan yang sama ke atas seorang individu yang tidak dilantik sebagai amil oleh mana-mana pihak. Adapun yang terbaharu, terdapat satu dakwaan mahkamah telah dibuat di bawah Seksyen 37 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya terhadap seorang bekas amil yang di mana dituduh telah mengaku bersalah dan telah dihukum dan didenda pada 20 Oktober 2024. Hadirin Jumaat sekalian, dana zakat di negeri Selangor adalah sangat penting untuk menyantuni para asnaf, lebih-lebih lagi jumlah penduduk yang ramai di negeri ini. Kebanyakan orang Melayu Islam adalah dalam kategori miskin bandar dan sebahagiannya di luar bandar. Sehingga September 2024, terdapat 71,000 keluarga asnaf fakir dan miskin yang berdaftar di Lembaga Zakat Selangor. Dan bagi menyantuni keseluruhan asnaf zakat, dana yang diperlukan adalah sebanyak RM1.36 bilion. Jika kutipan zakat di negeri Selangor diseludup ke tempat lain oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sudah tentu golongan asnaf yang sepatutnya menikmati bantuan zakat akan dizalimi dan hak mereka juga dinafikan. Jika kita melihat dari sudut hukum syarak, mengutip zakat di luar daripada sempadan negeri merupakan satu kesalahan dan zakat yang dibayar kepada ejen yang melanggar dan merentas sempadan Majlis Agama Islam negeri adalah tidak sah. Tirah fatwa berkaitan hukum pihak yang tidak dilantik atau diberi kuasa yang sah membuat kutipan zakat atau mengagihkannya yang telah mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 28 Oktober 2024 dan sedang dalam proses pewartaan menyatakan bahawa pembayaran zakat yang dibuat kepada individu atau badan lain yang tidak diberi kuasa yang sah itu adalah tidak sah dan pembayarnya masih tidak terlepas daripada kewajipan membayar zakat itu. Cuba kita bayangkan, zakat yang dibayar kepada pihak yang tidak bertanggungjawab ini, yang disangka sah dan telah memenuhi kewajipan berzakat, rupa-rupanya tidak sah dan kewajipan berzakat masih lagi belum tertunai. Wang ringgit telah dibayar tetapi kewajipan tidak tertunai dan masih dikira tidak membayar zakat. Apakah kesannya pula jika tidak menunaikan zakat? Nasib orang-orang yang tidak membelanjakan harta mereka untuk membayar zakat adalah azab siksa yang pedih di akhirat kelak. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Yaitu pada hari dibakar emas perak dan harta benda itu dalam neraka jahanam,
lalu disela dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran daripada khutbah ini untuk dijadikan panduan dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, memungut zakat merupakan tugas pemerintah dan ia hanya perlu dibayar melalui amil yang telah dilantik atau ditauliahkan oleh pihak pemerintah, dan bagi maksud negeri Selangor ialah Majlis Agama Islam Selangor. Kedua, umat Islam adalah membayar zakat kepada amil lantikan Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, bagi memastikan zakat yang dikeluarkan adalah sah dan kewajipan kita sebagai seorang Muslim telah terlaksana. Dan yang ketiga, sebagai umat Islam yang bertanggungjawab, kita hendaklah menjadi mata dan telinga pihak berkuasa agama Islam bagi membantu memastikan tiada pihak yang mengambil kesempatan melanggar peraturan dan kedaulatan negeri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Surah Al-Ma'arij ayat 24-25. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ بقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj
Allahumma adimil auna wal hidayat wat taufiq والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانgun Tengku Amir Shah Ibni As-Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, takdir yang buruk dan kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami mengharap perlindunganmu daripada hilangnya nikmat yang engkau berikan, dari berubahnya kesihatan yang engkau kurniakan. Lindungi negeri kami dari datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, hanya Engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkan umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Buatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariah. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah. Bila lurus, rapat-rapatkan saf, beri ruang kepada mereka yang di luar sana untuk masuk ke dalam, memenuhkan ruang-ruang yang masih ada di dalam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. استووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله. Lurus dan rapatkan saf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli fardal jumu'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi وجهه للذي غدر السماوات
لا شريك له بذلك أمرت والناس عظيم شاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا الله صلى عليه وعلى آل محمد كما صلى وبارك على محمد كما باركت على العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه في السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يوم أنت مولانا. سبحان الله 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 وحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر 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 أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله لنا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.